Maksudnya gimana sih Dokter Rora ni? Saya bukanlah anti sifat 20 tu. Tapi sifat 20 ni kalau tuan-tuan nak mengaji, kena tunggu matang dulu pemikiran. Sebab dia falsafah. Agak-agak budak boleh faham. Budak umur 7 tahun, 8 tahun duk belajar benda ni, dia akan pening. Ini menunjukkan bahawa Rora tak belajar pun Betul, tak sifat 20. belajar. Tapi dia buat pada tahu. Bila buat pada tahu, ini masalah tuan-tuan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghirup udara yang segar ya di pagi hari, dan kita masih melaksanakan ibadah-ibadah ya, kewajiban kita guys ya. Dan alhamdulillah semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir hayat kita menjadi akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Ustaz merepek apa nih kan? Cakaplah benda betul. Kita nak belajar nih guys dari Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini daripada channel siapa nih? Tok Gi channel guys ya. Oke, jom kita tengok bersama dan kita belajar bersama, ambil yang baik dan yang tidak baik kita buang aja guys ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat semua, video kali ini aku nak komen sikit lah pada orang-orang yang tak belajar sifat 20 tapi galak nak kritik atau condemn sifat 20. Basic pelajaran sifat 20 pun tak terlepas, tapi buat pada tahu. Tak salah nak kritik, tapi kenalah hadam dulu benda apa yang nak dikritik. Ramai yang buat pada tahu. Tapi kali ini aku nak respon sahibus samahah Rora dulu. Walaupun pengikut Rora akan terkoyak kerana mereka anggap Rora ni ulama hebat hingga tak boleh disentuh. Tapi aku peduli apa? Dia bukan maksum pun. Okey, kita tengok video dia dulu. Okey. Itu yang tuan-tuan, kadang-kadang kita jadi pelik. Patutnya kita fokus pada bab-bab yang mensyirikkan ni. Tadi saya sembang dengan sahabat-sahabat kan. Saya bukanlah anti sifat 20 tu. Oh my god! Wow! Tapi sifat 20 ni kalau tuan-tuan nak mengaji, kena tunggu matang dulu pemikiran. Sebab dia falsafah. Pertama, dia heran dengan orang yang belajar sifat 20. Dia kata sepatutnya kena fokus belajar perkara yang membawa kepada syirik. Sebenarnya, antara faedah yang besar belajar sifat 20 ni adalah untuk memperbetulkan akidah daripada akidah yang sesat, termasuklah perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Tak percaya kalau pi ngaji sifat 20, ngaji betul-betul, jangan belagak, jangan belajarnya tidak, tapi condemnnya lebih. Betul. Kedua, sifat 20 ni falsafah. Kenyataan ni macam mana pun aku tak tahu. Kalau Mazhar punya kenyataan lagi power. Dia kata sifat 20 dari falsafah Greek Yunani. Kalaulah mereka ni guna otak sikit, tak payah guna banyak. Guna sikit je. Logikkah ahli falsafah Greek membahaskan sifat-sifat Allah? Mereka ni beriman pun tidak dengan Tuhan. Kalau benar sifat 20 dari falsafah Greek, sila buktikan atau tunjukkan kitab ahli falsafah Greek yang mana di dalamnya ada perbahasan sifat 20. Cakap sembang, ayah pin pun boleh sembang. Okey, kalau maksud sifat 20 ni falsafah adalah kerana membahas bab ketuhanan ini dengan menggunakan hukum akal atau dalil akal, maka ini tidak ada kesalahan. Bahkan Quran sendiri pun menggunakan dalil akal. Tak percaya? Mari tengok ayat ni. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Seandainya pada keduanya, yakni langit dan bumi, ada Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Ayat ini Allah Ta'ala bagi dalil akal kepada kita yang menunjukkan bahawa Tuhan hanyalah satu.
huraian dia macam ni. Kalau di bumi dan di langit ni ada satu lagi Tuhan selain Allah, dan Tuhan tu ada sifat ketuhanan seperti Allah, maka akan hancurlah keduanya, yakni langit dan bumi. Okey, kita guna akal sekarang. Lah ni hancur tak langit dan bumi ni? Tak hancur. Bumi tak hancur dan langit pun tak hancur. Bila tak hancur binasa, maka akal kata Tuhan tu hanya satu sahaja. Sebab kalau Tuhan lebih daripada satu, maka hancurlah bumi dan langit ini. Hampa faham tak? Kalau ada akal, insya-Allah faham. Tapi kalau akal tak ada, jangan salahkan ibu yang mengandung. Baik, video seterusnya. Sebab dia falsafah. Allah wujud, lawannya tak wujud. Budak belajar, umur 8 tahun, tak kepening dia. Apa ni? Wujud tu wujud, nak lawan-lawan pasal apa? Maksudnya gimana sih Dr. Rora ni? Betul tak? Lepas wujud, lawan-lawan tu kata wujud. What? Tak. Macam mana pemahaman dia tu? Dia sebenarnya wujud lawannya tak wujud tu nak bezakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Kerana Tuhan tu wujud dan sentiasa wujud. Kita wujud kok, tapi bukan macam wujud Tuhan. Wujudnya kita setelah tak wujud. Wujudnya kita lepas ni kita tak wujud, lepas mati. Tapi Tuhan bukan sifatnya begitu, sentiasa wujud. Sebab tu wujud lawannya tak wujud. Agak-agak budak boleh faham. Budak umur 7 tahun, 8 tahun duk belajar benda ni, dia akan pening. Dalam video ni dia kata lawan sifat wujud ialah tak wujud. Ini tak betul. Lawan sifat wujud adalah Adam, yakni tiada. Tak percaya kalau hampa terecek dalam kitab-kitab sifat 20, sama ada kitab Jawi atau kitab-kitab Arab. Kenapa lawan wujud ialah Adam, bukan la wujud, yakni tak wujud. Perbahasan dia panjang. Hampa boleh rujuk tok-tok guru tauhid. Ini menunjukkan bahawa Rora tak belajar pun sifat 20, tapi dia buat pada tahu. Bila buat pada tahu, ini masalah tuan-tuan yang mulia. Lepas tu dia sebut, apa ni? Wujud-wujud lah. Nak lawan-lawan pasal apa? Ni ayat yang selalu mereka pakai lah. Kalau nak sindir sifat 20. Mereka ingat ni Gusti kau nak lawan-lawan. Ulama susun sifat 20 yang wajib beserta lawannya, bukan buat pada tahu macam hampa Rora. Oi. Pertama, semua sifat 20 itu diambil dari Al-Quran. Kedua, disertakan dengan lawan sifat 20 itu adalah mengikut petunjuk Al-Quran. Tak percaya? Mari tengok ayat ni. Allah berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Maksudnya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Allah sebut dia hidup, kemudian dia sebut dia tak mati. Pasal apa Allah sebut dia tak mati? Sebut dia hidup cukuplah. Betul. Sifat hidup bagi Allah hukum dia wujud, yakni mesti. Lawan sifat hidup mati, iaitu mustahil. Hukum mustahil ialah istihalatu mustahilat, yakni tentu tidak. Jadi keluar natijahnya Allah mesti hidup yang tentu tidak mati. Inilah cara pengajian sifat 20. Bukan dari falsafah Greek, tetapi dari petunjuk Al-Quran. Dengan cara ini, pegangan akidah kita akan lebih kuat dan mantap. Berkenaan budak-budak tak mampu faham perbahasan sifat 20 macam mana? Dia macam ni tuan-tuan. Setiap bidang ilmu dia ada level dia. Ada level rendah, ada level pertengahan dan ada level tinggi. Untuk kanak-kanak ni, kena bagi level rendah-rendah cukup lah. Takkan benda ni pun aku nak kena bagi tahu juga. Basic je pun. Yelah. Dengan kanak-kanak ni, kita hanya ajak pengenalan awal sifat 20 je. Dan hafal secara berlagu. Itu je. Takkan ni pun budak-budak boleh pening. Kan Rora yang pening sebab tak matang lagi. Contoh subjek matematik. Budak-budak darjah 1. Mereka dah kena belajar matematik tambahan kah? Tak. Mereka belajar matematik level mereka lah. Jadi itulah. patutkah kita kata, buang subjek matematik tambahan sebab budak-budak darjah 1 tak faham? Patut tak? Tak patut tuan-tuan yang mulia. Kesimpulannya, kalau nak kritik, kritiklah. Tapi biarlah kita tahu dulu perkara yang kita nak kritik tu. Jangan buat pada tahu. Betul. Yang lebih parah lagi, kalau dia tak tahu yang dia tu jenis buat pada tahu. Aku akhiri video ini tanpa pantun. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada kali yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok Gi channel guys. Ini Masya Allah ya guys ya.
rakyat Malaysia ini sebagian banyak juga yang istilahnya faham betul tentang hal itu gitu kan. Dan koyak lah ya kan. Kalau nak kritik tu memang kena belajar dulu lah, jangan main kritik. Macam dulu-dulu pernah kita tengok juga ada ustaz yang macam tu juga kan. Inilah itulah semua tak ada dalam Al-Quran, sedangkan ada dalam Al-Quran dia cakap. Allahu Akbar. Jadi memang banyak simpang siur. Yang penting yang benar kita ambil, yang salah kita buang. Jadi kalau saya ni sifat 20, dulu-dulu saya masih SD kot kan. Masa 12 tahun, tak 7, SD tu 7 sampai 10. Dia guru saya bagi. Sebab dekat rumah tu kan ada pondok kan. Nah itulah, kalau dah akhir tahun kan, akhir tahun ataupun sebelum puasa, dia akan ada macam lomba menghafal. Wujud dan baqa mukhallafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudratin radat ilmu hayat sama basar kalam. Macam tu lah guys ya. Qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kan macam tu kan. Dia ajar tak? Dia ajar lah kan. Di Johor kami belajar sifat 20 masa umur 10 tahun. Betul lah, sama dengan saya di sekolah agama. Alhamdulillah kami faham juga sampai sekarang kami fasih belajar kan. Masya Allah, moga peliharakan kita semua. Saya dari sekolah rendah sudah pun didedahkan dengan pengajian sifat 20 dan memang mudah faham pun, dan jasanya dalam menjaga akidah tauhid saya sepanjang hidup mengikut aliran Aswaja memang terbaik kan. Jadi kalau kita tengok guys ya, daripada apa nama ya kan, Ustaz Rora tadi pelik lah, mana faham budak-budak macam tu kan. Dekat sini pun ramai komentar. Mungkin orang-orang dah besar ni pun dan hafal Saya sampai sekarang pun hafal lah, sebab dari kecil lagi dah hafal. Itu juga mengingatkan kita dan juga bahwasanya kita sadar bahwasanya semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak mengkaji lagi ya guys ya, wujud kita baka yang ada arti, kita bacakan arti. Ada, terdahulu, kekal, berbeza dengan semua makhluk, berdiri sendiri, maha esa, berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata atau berfirman, maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Siapa yang hafal 20 sifat wajib Allah? Komen kat bawah siapa tu. Itulah guys ya. Jadi memang kita tu diajar oleh guru-guru lama kita kan. Memang macam tu lah kita, supaya kita tu faham dan sedar macam tu. Tak payahlah merepek macam tu. Tak belajar. Kita tu dah 10 tahun, 15 tahun kita dah belajar, kita dah hafal. Jelas dengan penjelasan Ustaz Gi ni terbaik, harap-harap semua faham dan tak lagi bertikaikan tentang sifat 20. Betul lah. Saya belajar sifat 20 masa umur 15, form 3. Alhamdulillah faham. Sebab yang bagi faham ialah Allah. Tugas kita belajar. Jutaan terima kasih atas pencerahan. Apa masalah Rora ni? Apa saya juga tak faham. Dia tak belajar pun. Kini di Johor dari sekolah agama dah belajar, tak susah mana pun kan. Memang betul lah guys ya. Tapi di sini kita tidak mau menjelek-jelekkan, tapi apa masalahnya macam tu kita tanyalah, apa masalahnya awak tak suka kan. Sebab pun daripada kecil lagi pun ada. Kalau Dr. Rora ni tinggal dekat Malaysia, saya kira masa kecil pun dia dah belajar tau. Macam tu darjah 3 pun dia dah belajar macam tu. Tak faham juga lagi saya, wallahualam. Jadi memang ada yang kesalahan kita bagi tahu. Macam Ustaz Tok Gi ni, Tok Gi lah. Macam Tok Gi ni bagi pencerahan tu best lah. Jadi dia tidak merendahkan macam tu. Jadi kita pun belajar daripada Tok Gi macam mana cara menjelaskan, dan ya memang seperti itu ya guys adanya gitu. Jadi harap maklum gitu. Baik,
Yang jelek kita buang, yang baik kita ambil ya guys ya daripada hal ini. Dan kita bersama memperkuat akidah dan Islam kita di dalam dada kita guys ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.